Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Hasifah. Pada video kali ini kita akan belajar tajuk bab 8 Matematik tingkatan 1, garis dan sudut. Subtopik adalah 8.1 garis dan sudut. Standard pembelajaran menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Kekongruenan tembereng garis dan tembereng sudut. Tembereng garis ialah sebahagian daripada satu garis yang ditanda dengan dua titik awal dan akhir yang mewakili tembereng itu. Dua tembereng garis adalah kongruen jika panjang kedua-dua garis adalah sama. Dua tembereng garis yang sama panjang tadi disebut sebagai tembereng garis kongruen. Tembereng garis ditanda dengan huruf abjad P dan Q. Okey, maka PQ sama dengan 6 cm. Dua sudut adalah kongruen jika saiz kedua-dua sudut adalah sama. Sudut sama itu ialah sudut kongruen. Sudut ditanda dengan menggunakan simbol dan huruf abjad besar pada dua hujung lengan dan bucu sudut. Misalnya, maka sudut PQR sama dengan 40 darjah ataupun sudut. Ini adalah sudut. Okey. Simbol sudut. Maka kita sebut sudut PQR sama dengan 40 darjah ataupun sudut RQP sama dengan 40 darjah. Ataupun PQR ada simbol di tengah ni ya. PQR simbol ada di atas Q ada simbol sama dengan 40 darjah ataupun RQP sama dengan 40 darjah. Di tengah-tengah tu Q tu atasnya ada simbol begini ya. Okay, ataupun sudut Q sama dengan 40 darjah. Jadi kita lihatlah diri 8.1a, jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS dalam setiap rajah berikut adalah kongruen ataupun tidak. Tengok A, PQ 3 cm, sini pun 3 cm, maka pasangan PQ dan pasangan PQ ni sama dengan RS, maka sama adalah kongruen. Jawapannya kongruen PQ sama dengan RS. B tengok PQ 3.3, RS 3.2. Jadi tak sama ya, tembereng garis PQ dan RS tidak sama. Jadi jawapannya tidak kongruen kerana PQ tak sama dengan RS ya. Ini adalah simbol tak sama, tidak sama. Okey, C. PQ 4.2 cm, RS pun 4.2 cm, sama ya, sama panjang, maka PQ dan RS itu adalah kongruen. Jawapannya kongruen. PQ sama dengan RS. Jelaskan sama ada sudut PQR dan sudut ABC dalam setiap rajah berikut adalah kongruen ataupun tidak. Kita lihat pada A sudutnya 32, B pun 32. Saiz sudut adalah sama, maka kongruen. Jawapannya kongruen sudut PQR sama dengan sudut ABC. Kita lihat pada B, PQR-nya adalah 138 darjah, sudut ABC-nya 136 darjah, maka tidak kongruennya sebab saiz sudutnya tidak sama. Jadi jawapannya tidak kongruennya, sudut PQR tidak sama dengan sudut ABC. Tengok C, PQR-nya 256, ABC pun sudutnya 256. Jadi sama saiz ya, sama saiz sudutnya. Jadi jawapannya kongruen, sudut PQR sama dengan sudut ABC. Standard pembelajaran seterusnya menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh ya. Saiz tembereng garis boleh dianggar dengan membandingkan saiznya dengan objek lain yang sudah diketahui saiznya ya. Misalnya kita sudah tahu panjang sebiji getah pemadam ialah 4 cm. Maka saiz anggaran garisan AB di bawah kira-kira adalah 10 cm ya. Kita letak di atas saiz tembereng garis boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan sebatang pembaris. AB ya, panjang tembereng AB ini kita ukur dengan menggunakan pemadam dan kita dapat di situ panjangnya adalah 10 cm. Kemudian kita lihat di bawah, saiz tembereng garis boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan sebatang pembaris ya. Kita letak di pembaris ini di tembereng garis PQ. P ini letakkan ngam-ngam pembaris itu kosong ya, pada kosong pembaris.
sehinggalah Q ya. Q ngam-ngam di sini, Q di bawah pembaris adalah 6 cm. Jadi ukurannya saiz tembereng garis PQ ialah tepat 6 cm. Sudut ialah ukuran suatu putaran. Unit sudut ialah darjah. Okey, sudut tegak. Sudut tegak dia ngam-ngam ya, tegak begini ya. Okey, dia dibuat segi 4 begini. Sudut tegak ngam-ngam di sini sama dengan 90 darjah. Sudut kurang daripada 90 darjah ya. Ini tengok ya, sudutnya tidak sampai pun di sini ya, tidak sampai pun 90 darjah ya. Jadi dia kurang. Jadi ini adalah sudut kurang daripada 90 darjah. Okey, yang ini pula garisannya ini, sudut ini lebih daripada 90 darjah. 90 darjah sini saja ni. Tapi sudut ini lebih daripada 90 darjah. Seperti yang telah dipelajari, saiz sudut boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan protektor ataupun jangka sudut ya. Jangka sudut. Okey. Okey, macam mana tu tengok tengok garisan sudut ABC ni ya. Sudut ABC macam mana kita ukur? Okey, kita tindikan protektor di atasnya atau jangka sudut di atasnya. Okey, protektor ini dia ada skala luar, skala dalam ya. Yang ini adalah skala luar. Yang di dalam ini adalah skala dalam. Skala dalam. Okey, yang ngam-ngam di tengah ini adalah pusat. Okey, pusat. Okey, jadi bila kita mau ukur segitiga ABC ini, pusat protektor ini, jangka lukis ini ngam-ngam di bucu ya. Di bucu sudut. Di bucu sudut B ini ya, ngam-ngam ya di sini. Okey, kemudian kita tengok sudut yang kita nak ukur, sudut itu terletak di sebelah kiri ataupun kanan. Sudut ABC ini, sudut yang pink ini berada di sebelah kanan. So, kalau sudutnya berada di sebelah kanan, kita akan ukur di sini melalui kosong di sini ya, sebelah kanan ini kosong. Jangan ambil yang di luar ya, ambil yang ini yang di dalam. Ambil ini kosong, kosong sini, kosong yang ini, ambil yang skala dalam ini, terus pergi di sini. Okey, okey. Jadi kita tengok sini. Garisan pink itu pada protektor adalah 135 darjah. Ambillah tadi awak guna sebelah kanan, so dia guna skala dalam. So skala dalam di sini ialah 135 darjah. Jangan pula guna yang sebelah luar ya. Luar itu bila dia punya sudut yang kamu nak ukur tu berada di sebelah kiri. So dia ada dua ya, skala dalam dan skala luar. Bila nak guna protektor, kena tengok dulu sudut kamu di sebelah kanan kah atau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, mulakan dengan kosong di sebelah kanan. Okey. 8.1b, anggarkan saiz setiap tembereng garis yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran. Menganggar panjang suatu tembereng garis kita boleh lakukan dengan menggunakan objeknya, suatu objek yang telah diketahui ukurannya, dan membuat gandaan bagi objek itu. Contohnya pemadamnya, pemadam kita buat gandaan. Panjang pemadam itu satu adalah 2 cm. So kita letakkan pemadam itu 2 cm, dia akan jadi 2 lagi, maka kita tahu panjang tembereng ini adalah anggarannya kita anggarkan 4 cm ya. Anggaran panjang tembereng AB 2 cm tambah 2 cm ya, 2 pemadam tadi. Pemadam panjangnya 2 cm. Jadi kita gandakan pemadam itu, kita letakkan di atas tembereng garis tu. Dan maka kita dapat anggarkan panjang tembereng garis itu adalah 4 cm. Okey, untuk B ni pula kita boleh gunakan objek lain. Okey, seperti klip kertas. Contoh kita gunakan klip kertas yang 3 cm, kita gandakan. Okey, kita gandakan. Kita akan dapat ini anggar-anggar ni kamu boleh guna apa-apa objek yang sesuai, kamu gandakan, letakkan di atasnya. Okay, di sebelah akan dapat anggarannya adalah 6 cm. Okay. Jadi kita ukur dulu objek tu. Okay, contoh klip kertas tu 3 cm ya. Kita 3 cm klip kertas, satu klip kertas tu kita letakkan di atas P ini, garis tembereng ini kita susun. Okay, kita akan dapat kalau kita dapat ngam-ngam 2 klip kertas di situ, maka kita anggarkan panjang tembereng garis itu adalah 6 cm sebab satu klip kertas 3 cm. Jadi tembereng PQ adalah 3 cm tambah 3 cm sama dengan 6 cm. Itu kalau kita anggarkan guna objek lain ya. Objek itu sudah kita tahu dia punya panjang, baru kita letakkan di atas tembereng garis itu. Okey, soalan nomor 2 ni ukur saiz setiap tembereng garis yang berikut. Ini barulah kita menggunakan pembaris ya.
Ini kita gunakan pembaris. Okey, letakkan pembaris anda ngam-ngam garisan A itu ya, titik ataupun garisan A itu. Okey, nampak A, ada A di situ. Okey, letakkan ngam-ngam di situ, kosong. Okey, pembaris anda di situ ada letak tanda kosong. Kemudian susun, dekatkan dengan kamu yang unitnya cm ya. Okey, yang ini cikgu punya ni okey, bukan tiada unitnya. Contoh saja ya, gunakan pembaris begini. Pembaris kamu yang unitnya cm. Okey, daripada kosong pergi kepada garisan B itu. Ni Nabi ya. Okey, tengok B. Okey, berapa? Bacaan adalah 4.3 ya. 4.3 cm. Jadi sini saiznya 4.3 cm. Okey, guna pembaris. Yang ini tadi kita anggarkan 4 cm. Yang ini kita anggarkan tadi 6 cm. Okey, anggarkan maksudnya bukan tepatnya, tidak tepat. Itu anggaran saja, agak-agak berapa ya. Sebab kita tidak ukur gunakan pembaris, kita ukur gunakan objek lain. Tapi objek itu kita tahu dia punya panjangnya berapa cm. Baru kita susunkan di atas tembereng itu. Okey, untuk B ini kita gunakan pembaris ya. Gunakan pembaris kamu. Okey, pembaris kamu yang ada unit cm ya. Okey, kita kalau pembaris itu mesti kita mulakan dengan kosong dulu ya. Letakkan ngam-ngam di garisan P itu. Okey. Okey, sini. Okey, ngam-ngam dari kosong ya. Okey, di sini cikgu punya bacaan. Okey, adalah 5.12, 59. Okey, pembaris cikgu 5. Okey, 5.8 cm. Soalan yang ketiga, anggarkan saiz setiap sudut berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran. Okey, untuk menganggarkan suatu sudut, kita boleh menggunakan contoh sudut tegak 90 darjah ya, untuk membandingkan dengan sudut yang ingin kita ukur. Okey, kita tahu sudut tegak adalah 90 darjah. Tegak ya, kita boleh gunakan hujung pembaris ya, hujung pembaris untuk bandingkan dengan sudut ini. Okey, kita bentuk, samakan, kemudian gariskan. Okey, garis. Okey, kita nampak kelihatan garisan yang A ini adalah lebih sedikit daripada sudut 90 darjah ya. Dia lebih sedikit ya. Kalau sudut tegak dia sampai sini saja. Ini saja, ini sudut tegak. Ini sudut tegak ni. Tapi sudut ini dia sedikit. Jadi kita agak-agaklah kita anggarkan, anggarannya kita anggarkan dia mesti lebih dari 90 darjah. So di sini kemungkinan anggaran kita 100 darjah. Okey, kalau 99 pun boleh, yang penting lebih dari 90 saja. Jadi kita anggarkan 100 darjah. Okey, untuk yang B pula, okey, B sama juga kita gunakan bucu. Okey, bucu pembaris ni sebab kita tahu sudut tegak 90 kan. Jadi kita boleh, so sini okey, kalau begini cuba cikgu nak guna bucu yang mana ni, tengok dulu. Terlari lagi. Okey, lukiskan di atasnya. Okey, kalau 90 darjah di sini kan, tapi B ini dia kurang ya, kurang. Tengok garisan 90 darjah tu lebih sedikit daripada garisan sudut ini. Jadi saiznya kurang dari 90, kita agak-agak 80 darjah. Okey, 80 darjah. Kita tengok pula C. Okey, C. Okey.
Okey, sudut tegak di sini adalah di sini 90. Okey, 90. Jadi ini sudutnya kelihatannya lebih daripada, ya, kelihatannya lebih daripada 90, ya. Sedangkan kalau 90 ngam-ngam, ni garisan pink ini 90, sini 90 setegak, tapi garisannya ini lebih ke bawah. Jadi kelihatan besar daripada sudut tegak. Maka saiz ini kita anggarkan agak-agaknya 100. Okey, 130 darjah. Okey. Seterusnya untuk soalan nombor 4, dengan menggunakan protektor ukur dengan tepat setiap sudut berikut, ya. Protektor, okey, protektor. Okey, ini dipanggil protektor, ya, ataupun jangka sudut. Kita nak ukur guna protektor. Okey, tengok Okey, kita gerakkan protektor. Okey. Yang tengah-tengah ini bucu, ya, bucu. Tengok kalau sudutnya ke sana, maknanya kita pusingkan. Okey. Okey. Ngam-ngam bucu itu di pusat. Okey, pusat. Okey, kalau besar boleh kasih kecil. Okey, kita ukur. Ngam-ngam. Okey, ngam-ngam. Maka di sini sudutnya di sebelah kiri, jadi kita mula bacaan kosong di sebelah kiri, ya. Kosong di sebelah kiri, kita akan nampak bacaannya adalah 50. Okey, nampak tu anak panah tu 50, 52, ya, 52 darjah. Okey, so A 52 darjah. Okey, kita tengok pula B. Kasih ngam-ngam dengan bucu ni. Okey. Okey, tengok Okey. Sekarang ni sudut di sebelah kanan, kan? Okey, jadi kita mula buat bacaan di sini. Sebelah sini, ya, kanan ni. Sebelah sini kita kira ini, ya. Sini kita ada punya sudut. Bacaannya adalah so kita ambil kosongnya, ya. Jangan 180, ambil kosong. Mula kosong dari sebelah sini, kosong. Ambil kosong sini. Okey. Tengok garisannya. Garisan sudut itu adalah 100. Okey. 115, ya. 115. Okay, kita tengok pula sudut yang C. Pastikan awak pandai gunakan protektor ni, ya. Okey, protektor ni dia ada pusat yang tengah-tengah ni. Okey, tindankan dengan sudut ini, ya, tindankan. Okey, macam ini tengok cikgu buat. Okey, tindan macam ni tindan. Okey. Okey, pastikan garisannya segaris, ya. Okey, segaris. Nampak segaris. Kemudian sudutnya adalah di sini, kan? Di sini pergi sini, kan? Tengok tu. So kalau daripada kiri itu pergi kanan, tengok dia punya kosongnya sebelah kiri. Ambil kosong, bacaan kosong sebelah kiri. Okey. Ambil bacaan tadi, ingat, ya. Awak tadi kalau sebelah kiri maknanya kosongnya, ambil yang di bahagian luar protektor tu. Jangan ambil yang di dalam. So ambil di luar. Okey, terlari. Okey. Kita urus, ya. Adjust semula. Adjust balik. Okey. Okey, tengok garisan biru yang bertindan dengan protektor. Okey, nampak dia garisan biru di dalam protektor tu dia tidak sampai 150, ya. So kita kiralah dia agak kira 140, 146, ya, 146. 146 darjah.